Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Rosman Nizam Birusdi dari kumpulan TIMK 1 PDPP Oktober 2022, Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar Seremban 9 akan membentangkan analisis perkembangan sistem pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan ia berada di bawah subjek EDUP 2072 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Pertamanya, sebelum kita melihat hubungan di antara perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan kebangsaan, mari kita lihat sejarah perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Sejarah perkembangan sistem pendidikan di Malaysia telah melalui satu proses yang panjang sejak sebelum merdeka lagi. Di mana pada sebelum merdeka ia telah melalui suatu sistem pendidikan yang melibatkan pendidikan pondok, pendidikan vernakular, pendidikan pada zaman pemerintahan Jepun. Juga pada waktu itu juga dicadangkan suatu sistem pendidikan mengikut cadangan laporan Chisman, laporan Barnes, laporan Feng Wu, ordinan pelajaran, dan pada ketika itu juga dicadangkan suatu sistem pendidikan berpandukan penata rasa. Selepas negara mencapai kemerdekaan, telah berlaku suatu rombakan dalam sistem pendidikan di negara kita, di mana pada ketika itu dicadangkan beberapa perkara di dalam sistem pendidikan mengikut laporan Rahman Talib 1960. Dan pada waktu itu juga telah dikuatkuasakan Akta Pelajaran dan turut berada dan berlaku ketika selepas kemerdekaan di negara kita, iaitu laporan Aminuddin Baki, Akta Pendidikan Kebangsaan, laporan Hussein On, dan laporan Kabinet. Bagi perkembangan sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini, bermula dengan suatu pelan yang disebut sebagai pelan induk pembangunan pendidikan dan kini menggunakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Sistem pendidikan sebelum merdeka bermula dengan sistem pendidikan pondok, yang mana ia bermula di surau atau madrasah yang dijalankan secara tidak formal oleh imam surau ataupun mereka yang bergelar haji. Fokusnya ialah pengajian berteraskan pengajaran Al-Quran bagi membentuk akhlak dan tingkah laku yang baik di dalam ataupun di kalangan pelajar. Kemudian, satu sistem yang lebih baik diwujudkan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran melibatkan ilmu Al-Quran iaitu tajwid dan juga tafsir, hadis, tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Bagi tempoh pengajian seseorang pelajar ditentukan oleh gurunya berdasarkan tahap penguasaan pengetahuan pelajar. Pada ketika itu, sistem pondok berjaya melahirkan ramai tokoh ilmuwan Islam yang juga disebut sebagai ulama. Dan kebanyakan daripada mereka telah memilih untuk menubuhkan sekolah pondok mereka sendiri. Selepas itu, negara melalui satu sistem pendidikan yang disebut sistem pendidikan vernakular, di mana dalam sistem pendidikan vernakular diwujudkan sekolah-sekolah yang fokus menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar dan juga sukatan pelajaran yang berbeza. Sekolah vernakular yang pertama ialah Sekolah Vernakular Melayu, di mana Sekolah Vernakular Melayu ini telah dibina di kawasan luar bandar atau kawasan kampung, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan sekolah Melayu pertama dibina ialah Sekolah Melayu Gelugor Pulau Pinang pada tahun 1816. Fokus pengajaran di Sekolah Vernakular Melayu ini ialah murid yang datang ke sekolah dapat membaca, mengira dan menulis. Dan Sekolah Vernakular Melayu pada ketika itu hanya menyediakan di peringkat rendah sahaja iaitu setakat darjah 6. Dan pendidikan Sekolah Vernakular Melayu memfokuskan dan bermatlamatkan dapat mengekalkan cara hidup tradisi orang Melayu. Seterusnya, Sekolah Vernakular Cina. Sekolah Vernakular Cina. Ia dibina di dalam kawasan penempatan orang Cina yang mungkin dibina di dalam kawasan pekan dan juga bandar. Bahasa Cina dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah pendidikan sekolah Cina. Contoh sekolah Cina yang dibina
pada ketika itu ialah Sekolah Hua Lian di Tanjung Perak dan Sekolah Chung Hua di Kota Baru, Kelantan. Guru-guru, buku teks dan sukatan pelajaran telah diambil daripada pendidikan di negara China. Dan Sekolah Vernacular China menawarkan pendidikan di peringkat rendah dan menengah dan bermatlamatkan memupuk semangat kesetiaan terhadap negara China di dalam diri pelajar. Sekolah seterusnya ialah Sekolah Vernacular Tamil. Ia dibina di kawasan ladang oleh majikan mereka. Ia dibina di kawasan penempatan orang India dan bahasa pengantar ialah bahasa Tamil. Guru-guru seperti mana sekolah Cina, guru-guru, buku teks dan sukatan pelajaran juga diambil dari negara China. Contoh sekolah Tamil pada ketika itu ialah Sekolah Manika Vazagam di Tanjung Perak. Sekolah Tamil menawarkan pendidikan di peringkat rendah, menengah dan menengah atas. Matlamat penubuhan Sekolah Vernacular Tamil ini ialah bertujuan supaya mengekalkan anak-anak pekerja menjadi pekerja di ladang-ladang tersebut pada suatu hari nanti. Dalam masa yang sama, sekolah Inggeris turut dibina bersama-sama dengan Sekolah Vernacular Melayu, Cina dan Tamil. Sekolah Inggeris ini dibina di kawasan bandar dan kebanyakannya dibuka oleh mubalik Kristian. Bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Inggeris dan sekolah Inggeris pertama pada ketika itu ialah Penang Preschool, Pulau Pinang pada tahun 1816. Mula diperkenalkan kepada anak bangsawan Melayu pada tahun 1905 dan guru yang mengajar terdiri daripada kumpulan pedri yang mendapat pendidikan di Eropah. Dan sekolah Inggeris pada ketika itu menyediakan pendidikan di peringkat rendah dan menengah. Selepas itu, negara telah dijajah dan diambil alih pemerintahan oleh negara Jepun pada tahun 1941 hingga 1945. Selepas itu, apabila British berjaya mengalahkan Jepun, maka sistem pendidikan ini dirombak dan usaha yang dibuat untuk dikemas ini. Maka lahirlah suatu perkara yang disebut laporan Cheesman yang dicadangkan oleh Mr. Harold Ambrose Robinson Cheesman yang lahir pada tahun 1890 dan hidup sehingga 1961. Tujuannya ialah untuk membina semula sistem pendidikan demi menjamin setiap jenis sistem persekolahan yang telah dibina sebelum itu dapat dijalankan secara sepenuhnya selepas pendudukan Jepun. Antara isi kandungan dan cadangan yang dilakukan oleh Mr. Cheesman ialah pendidikan percuma di peringkat sekolah rendah. Kedua, bahasa Inggeris wajib diajar di semua sekolah rendah dan pendidikan vocational dilaksanakan sepenuhnya di sekolah rendah. Walau bagaimanapun, laporan ini ditolak dan gagal kerana memberi tumpuan hanya kepada peringkat sekolah rendah sahaja dan mengutamakan bahasa Inggeris sebagai bahasa wajib di semua sekolah di Tanah Melayu. Tidak ada suatu rancangan yang memupuk integrasi sosial untuk pelbagai kaum yang ada pada ketika itu. Selepas itu, L.J. Barnes, seorang pengarah latihan kemasyarakatan di University Oxford, mencadangkan suatu laporan untuk sistem pendidikan yang disebut sebagai Laporan Barnes 1950. Tujuannya ialah untuk melakukan penambahbaikan sekolah vernakular Melayu yang tidak dapat dilaksanakan tanpa meliputi perombakan semula sistem pendidikan secara keseluruhan. Apa yang terkandung dan sebahagian cadangan dalam Laporan Barnes ialah menubuhkan satu jenis sekolah sahaja di peringkat rendah untuk semua kaum yang ada, yang disebut sekolah kebangsaan. Bahasa pengantar yang digunakan pula ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Walau bagaimanapun, bahasa Cina dan Tamil boleh diajar secara beransur-ansur dan dimasukkan di dalam mata pelajaran. Sekolah vernakular dihapuskan di peringkat sekolah menengah dan digantikan dengan sekolah jenis kebangsaan Inggeris. Seperti mana laporan Cheesman, laporan ini turut tidak diterima oleh semua kaum. Orang Melayu berpendapat pendidikan Melayu tidak mendapat tempat sewajarnya dan hanya menumpang di sekolah Inggeris.
orang Cina dan India pula berpendapat laporan ini boleh menggugat bahasa dan budaya kehidupan mereka. Kemudian, datang pula dua orang tokoh, iaitu Dr. William P. Fern, seorang setiausaha eksekutif bersekutu Lembaga Amanah bagi Institusi Pengajian Tinggi di China, dan juga Dr. Wu Teh Yao, iaitu Pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang cuba untuk membuat penambahbaikan pada sistem pendidikan negara dengan mencadangkan laporan Fen Wu 1951. Antara kandungan laporan Fen Wu ialah sekolah Cina patut dikekalkan dan sukatan pelajaran harus mengikut sukatan negara Cina supaya tidak berlaku penghakisan adat dan budaya kaum Cina. Kedua, mengekalkan sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan Inggeris untuk dimasuki oleh semua pelajar pelbagai kaum. Dan yang ketiga, membenarkan sekolah vernakular untuk beroperasi menggunakan 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Bahasa kebangsaan juga turut diadakan. Laporan ini turut tidak diterima, terutama dari Malayan Union, kerana menganggap tidak memberi keuntungan kepada orang baik. Selepas itu, sebuah jawatan kuasa yang telah ditubuhkan oleh kerajaan British telah dibentuk bagi melihat bagi membina sebuah sistem pendidikan yang lebih baik. Maka wujudlah Ordinan Pelajaran 1952 bagi mengkaji laporan Barnes dan juga laporan Fen Wu. Antara isi kandungan dan cadangan yang terkandung dalam Ordinan Pelajaran ialah penubuhan 2 jenis sistem persekolahan, satu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan satu sekolah lagi menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kedua, kemudahan pelajaran bahasa Cina dan Tamil jika terdapat permintaan daripada ibu bapa dengan bilangan minimum seramai 15 murid sebagai pelajar. Ketiga, sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh Barnes untuk semua kaum pada sebelum ini dilaksanakan dan diluluskan. Walau bagaimanapun, ordinan pelajaran ini tidak dapat dilaksanakan kerana pada ketika itu berlaku rusuhan kaum hingga berlakunya darurat dan juga disebabkan kekurangan dana kewangan. Selepas itu, sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran ketika itu, iaitu Allahyarham Tun Haji Abdul Razak, telah membentuk dan membincangkan bagi satu sistem pendidikan kebangsaan yang bersesuaian dengan aspirasi menyatupadukan penduduk berbilang bangsa. Dan pembincangan serta pembentukan sistem pendidikan ini terkandung di dalam Penyata Razak 1956. Antara kandungannya ialah 4 sistem sekolah rendah diteruskan, manakala kurikulumnya akan dipindah dan disesuaikan dengan menyerapkan unsur-unsur kebangsaan ke dalamnya. Sistem persekolahan kepada 2 kategori sahaja, iaitu sekolah umum dan sekolah jenis umum. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah mata pelajaran wajib yang perlu diajar dan dipelajari oleh pelajar. Satu sukatan pelajaran yang sama dilaksanakan di semua jenis sekolah dan satu jenis sekolah menengah sahaja dan satu peperiksaan akhir yang sama digunapakai di semua sekolah. Yang mana pada ketika itu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja dilaksanakan dan semua jenis peperiksaan diadakan dengan menggunakan 2 bahasa tersebut. Sistem pendidikan sekolah menengah akan dibahagikan kepada 3 peringkat dan pelajar perlu lulus peperiksaan untuk memasuki mana-mana sekolah. Dan jemaah nazir telah ditubuhkan untuk memberi bimbingan profesional kepada guru. Keputusan daripada pembincangan dalam jawatan kuasa ini, maka ia telah diluluskan dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Yang mana perkara ini telah dilihat boleh mewujudkan satu sistem persekolahan pelbagai aliran. Dan bahasa Melayu telah diangkat untuk digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. Selepas negara mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan di negara kita dilakukan rombakan lagi. Pada ketika itu telah dicadangkan oleh Rahman Talib yang telah membina suatu jawatan kuasa penyemak dasar pelajaran kebangsaan
yang mana Menteri Pelajaran ketika itu adalah Abdul Rahman Talib sendiri. Ia bertujuan untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti yang telah termaktub dalam Penyata Razak. Antara kandungannya ialah titik permulaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. Semua peringkat sekolah dan IPT menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan peperiksaan awam juga dilaksanakan dalam bahasa Melayu. Kedua, mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dan pengajian tinggi, di mana semua pelajar wajib lulus bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. Ketiga, penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir, iaitu melahirkan individu yang berkemahiran kepada pelajar yang tidak cemerlang dalam bidang akademik. Dan yang terakhir, penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian, di mana pendidikan Islam diajar sekiranya terdapat 15 orang murid beragama Islam di dalam kelas dan pendidikan moral diwajibkan bermula pada darjah 4 dan 5. Selepas itu, laporan Rahman Talib ini telah dibentangkan dalam Parlimen dan seterusnya diluluskan serta dikuatkuasakan menjadi Akta Pelajaran 1961. Dan antara kandungannya yang termaktub di dalam Akta Pelajaran ini secara rasmi bahasa Melayu adalah bahasa pengantar utama. Sistem peperiksaan kebangsaan ditetapkan dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Penekanan usaha kepada pendidikan menengah dan vokasional untuk memenuhi keperluan tenaga mahir negara dan penekanan kepada pendidikan agama dan moral di semua peringkat sekolah untuk memenuhi keperluan kerohanian rakyat Malaysia. Pada tahun 1964, seorang tokoh yang dikenali sebagai arkitek pendidikan negara dan juga wakil tunggal yang menganggotai semua jawatan kuasa yang terlibat dalam menggumpai, meminda dan menghapuskan undang-undang berkaitan sistem pendidikan yang bernama Aminuddin Baki turut mencadangkan beberapa perkara yang termaktub dalam laporan Aminuddin Baki. Tujuannya ialah untuk mempelbagaikan pendidikan beraneka aliran. Antara kandungannya ialah pelajaran menengah rendah selama 3 tahun selepas pelajaran sekolah rendah perlu disediakan sejajar dengan dasar kerajaan untuk menaikkan umur berhenti sekolah kepada 15 tahun. Menyediakan pelajar menjawat jawatan yang sesuai setelah tamat pengajian dengan menyediakan peluang pelbagai jenis pekerjaan dan mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat melahirkan pelbagai tenaga kerja yang berkemahiran. Selepas itu, pada tahun 1971, Tun Hussein On yang pada ketika itu menjadi Menteri Pelajaran turut mencadangkan untuk dilakukan penambahbaikan dalam sistem pendidikan. Ia bertujuan menyediakan pendidikan asas bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umum bersekolah di tempat di sekolah aliran Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil. Laporan yang dinamakan Laporan Hussein On ini mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara, bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa yang diiktiraf dijadikan sebagai bahasa kedua, dan dicadangkan masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk memperoleh hasil pencapaian yang baik. Apabila Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu sebagai Timbalan Perdana Menteri telah mencadangkan untuk diwujudkan suatu laporan yang disebut sebagai laporan kabinet bagi membuat pengubahan dalam sistem pendidikan negara. Ia diwujudkan selepas kajian yang dilakukan oleh beliau sendiri selama 6 tahun sewaktu memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran. Ia bertujuan melahirkan sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan sosial, ekonomi dan politik. Memberi penekanan kepada melahirkan insan yang seimbang, berakhlak, berilmu dan harmonis yang boleh mencapai kesejahteraan diri. Membawa strategi untuk menggubal dasar untuk mencapai pelaksanaan dasar. Antara kandungan Kabinet 1979, laporan Kabinet ataupun dikenal sebagai Penyata Mahathir 1979, fokus diberikan kepada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan. Tumpuan diberikan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada 2 jurusan, iaitu akademik dan vokasional. Peluang melanjutkan persekolahan ditambah daripada 9 tahun ke 11 tahun. Kurikulum ala Malaysia ditegaskan dan semakan semula dibuatkan khusus dalam perkhidmatan awam bagi menggunakan bahasa Melayu. Sistem pendidikan semasa telah dicadangkan dan dirangka suatu pelan yang dinamakan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
untuk melaksanakan dan merealisasi satu sistem pendidikan holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia, mematlamatkan untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Ia telah menggariskan 6 teras utama, iaitu yang pertama, membina negara bangsa. Di bawah pembinaan negara bangsa, antara fokus dalam pelan ini ialah memperkasakan bahasa kebangsaan, memantapkan pelaksanaan dasar buku negara, menyelaras peranan semua pihak terlibat untuk menggiatkan aktiviti kebahasaan, kesusasteraan, pengkaryaan, penterjemahan dan penerbitan, dan mewujudkan bulan bahasa dan sastra negara dalam usaha memperkasa bahasa kebangsaan. Kedua, membangunkan modal insan. Antara yang dilaksanakan dan dicadangkan untuk dilaksanakan ialah mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar, meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran, memantapkan sistem pentafsiran dan penilaian supaya lebih holistik untuk pelajar supaya memiliki kemahiran dan keterampilan, dan memantapkan program co-curriculum dan sukan serta memperkukuhkan disiplin pelajar. Teras yang ketiga ialah memperkasakan sekolah kebangsaan, di mana antara yang dicadangkan di dalam pelan ini ialah infrastruktur sekolah perlu lengkap dan berkualiti, pemimpin dan guru perlu cekap, teliti, terlatih dan berkualiti, dan semua pelajar menguasai 3M, sistem sokongan di sekolah yang kuat dan mencukupi, dan penawaran dan pelaksanaan kurikulum dan co-curriculum yang berasaskan pelanggan dan berkesan. Yang keempat, merapatkan jurang pendidikan luar bandar. Di antara yang disebut di dalam pelan ini ialah membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan dan memfokuskan peningkatan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran pelajar. Teras yang kelima ialah memartabatkan profesi guru, di mana cadangan turut disebut di dalam pelan ini menambah baik insentif dan mewujudkan skim insurans khusus kepada guru yang berkhidmat di pedalaman, selain menyediakan rumah guru dan kemudahan asas yang sempurna. Turut disebut dan dicadangkan ialah kurikulum Institut Pendidikan Guru IPG secara berpusat akan digubal bagi memberi penekanan kepada elemen baru dalam kurikulum pendidikan guru. Dan teras yang terakhir ialah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan, iaitu dengan mengadakan pendekatan, piawaian dan penanda aras yang lebih tepat serta bersesuaian dengan ciri dan keperluan kluster institusi pendidikan yang ada, iaitu mengikut bidang khusus masing-masing. Selepas itu, telah dicadangkan suatu pelan yang baru untuk membuat penambahbaikan dalam sistem pendidikan negara dari Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, iaitu dinamakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM. Terdapat 3 gelombang atau 3 fasa transformasi pendidikan yang akan dilakukan, iaitu pada gelombang yang pertama 2012 hingga 2015, tumpuan negara kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan tumpuan kepada kemahiran asas. Gelombang 2 ialah mempercepatkan penambahbaikan sistem di dalam sistem pendidikan negara, dan ketiga ke arah membina kecemerlangan menerusi operasi yang lebih fleksibel. 6 aspirasi murid telah disadangkan dan digariskan, iaitu murid yang berpengetahuan, yang berkemahiran dalam berfikir, berkemahiran dalam memimpin, berkemahiran dalam menguasai dua bahasa, mempunyai etika dan beragama dan beridentiti kebangsaan. 5 aspirasi sistem pendidikan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah akses 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020. Kualiti negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa dan PISA selama tempoh 15 tahun. Equity 50% pengurangan dalam jurang pencapaian antara bandar luar bandar dalam sosioekonomi dan gender menjelang 2020. Perpaduan sistem pendidikan menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dan yang terakhir iaitu kecekapan sistem memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Sebanyak 11 teras anjakan paradigma, anjakan transformasi sistem pendidikan negara telah dilakukan dan digariskan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, di mana dicadangkan penanda aras pembelajaran bahasa Melayu, matematik dan sains dengan standard antarabangsa. KSSM dan KSSR disemak semula pada tahun 2017. Pelaksanaan
pentaksiran berasaskan sekolah PBS, meningkatkan kualiti STEM dan akses pendidikan bagi murid berkeperluan khas dan prasekolah hingga vokasional. Yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu, Malaysia atau bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta mempelajari bahasa tambahan. Pada ketika ini dicadangkan agar meningkatkan kualiti guru bahasa Inggeris melalui kursus-kursus dan program-program dan bahasa tambahan menjelang 2020 dilaksanakan. Ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Pengukuhan pendidikan Islam dan pendidikan moral dilakukan. Pelibatan satu murid satu sukan, kelab dan badan beruniform turut digariskan di dalam teras anjakan transformasi yang ketiga ini. Keempat, mentransformasi profesi keguruan menjadi profesi pilihan dengan cara mengetatkan syarat kemasukan guru, merombak semula sistem di dalam Institut Pendidikan Guru, meningkatkan kualiti CPD 2013, fokus terhadap teras pengajaran di dalam kelas dan luar kelas, dan luar kerjaya guru berasaskan prestasi yang dicapai oleh setiap guru dan melahirkan guru pakar pada bidang masing-masing. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. PJ profesional yang dipilih dan tertentu untuk pelantikan bagi guru besar dan juga pengetua. Pakej kerjaya bagi guru besar dan pengetua 2013 dengan lebih sokongan tanggungjawab bagi meningkatkan keberhasilan murid. Keenam, upaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Semua program sekolah dipimpin oleh PPD, jaminan pengurusan dan autonomi kepada pihak sekolah. Sepatutnya sekolah mempunyai kemudahan asas pembelajaran dan peruntukan kewangan yang sama kepada semua institusi pendidikan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dengan penyediaan internet melalui program BestariNet dan perpustakaan video guru kepada subjek kritikal serta penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh. Kelapan, transformasi kebolehan dan upaya penyampaian kementerian, iaitu memberi hak kepada JPN PPD untuk membuat bajet dan urusan personal 2,500 personal dalam yang memiliki kepakaran akan ditempatkan di PPD untuk membimbing sekolah, memperkukuhkan 150 hingga 200 jawatan kepimpinan utama serta memperkukuhkan struktur baru Kementerian 2013. Kesembilan, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Pelibatan ibu bapa dan akses atau talian terhadap kemajuan anak pada bila-bila masa, perkhidmatan PIBG dikemas kini, penambahan sebanyak 500 buah model sekolah amanah menjelang 2025 dan 1,000 beasiswa untuk murid yang berbakat. Ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit dengan mengaitkan setiap program dengan keberhasilan murid. Peruntukan kepada bidang kemahiran dan latihan diberikan kepada guru untuk membina kualiti dan juga kemahiran dalam diri guru. Dan yang ke-11, meningkatkan ketelusan accountability awam dengan cara menerbitkan laporan tahunan awam terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia serta semakan komprehensif dilakukan terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini agar ia terus kekal relevan. Hubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Setelah melalui satu proses yang panjang, mari kita lihat bagaimanakah perkembangan sistem pendidikan sebelum merdeka, selepas merdeka dan semasa mempunyai kaitan langsung dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan memfokuskan dan mahu menjadikan pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat yang berilmu, berpengetahuan, berakhlak mulia, tanggungjawab, berketerampilan dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Terdapat 11 elemen di dalam falsafah pendidikan kebangsaan jika diringkaskan dan ia merangkumi semua aspek kehidupan, iaitu sama ada di peringkat individu, di peringkat masyarakat maupun di peringkat negara. Fokusnya ialah memperkasakan setiap rakyat Malaysia
dengan potensi berasaskan kepada jasmani, emosi, rohani dan intelek, dan berteraskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dan kepercayaan masing-masing. Hasilnya akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera, khususnya memberi kemakmuran kepada negara. Hubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang telah saya gariskan ialah: yang pertama, sistem pendidikan Malaysia telah melalui satu proses yang panjang sejak sebelum merdeka lagi. Setiap sistem ini mempunyai dasar dan matlamat pendidikan yang ditetapkan. Dasar dan matlamat itu jadikan asas dan rujukan untuk diperhalusi dalam mengubah falsafah pendidikan negara pada tahun 1988. Perkara ini telah dinyatakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum pada Ogos 1988 bahawa penggubalan falsafah pendidikan negara telah dilakukan oleh pakar-pakar pendidikan secara teliti dan penuh pertimbangan dengan merujuk kepada Penyata Razak, Laporan Rahman Talib, Akta Pelajaran dan Laporan Kabinet serta Rukun Negara, Prinsip dan Matlamat Pendidikan serta Dasar Pendidikan Negara. Kedua, falsafah pendidikan kebangsaan memanifestasi suatu matlamat atau natijah yang jelas dan tuntas untuk dicapai dalam pendidikan bagi menghasilkan keseimbangan setiap aspek kehidupan sama ada di peringkat individu, masyarakat atau negara. Ia terhasil kesan di proses perkembangan dan pelaksanaan sistem pendidikan yang berlaku sejak sebelum merdeka hinggalah falsafah pendidikan negara digubah. Ketiga, sistem pendidikan akan terus melalui fasa perkembangan seiring dengan kepuluhan semasa dalam pembangunan dan kemajuan negara. Justru, falsafah pendidikan kebangsaan menjadi teras kepada transformasi pemengkasaan penambahbaikan yang akan dibuat, seperti yang telah terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Keempat, falsafah pendidikan kebangsaan menjadikan kurikulum di peringkat sekolah mengalami perubahan dalam sistem pendidikan negara yang mula berorientasikan ke arah pendidikan umum dan lebih menitik beratkan nilai-nilai murni untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Selain itu, perubahan dilihat berlaku pada sukatan pelajaran bagi membentuk pelajar menghayati ilmu dan kemahiran yang dipelajari mereka dalam kehidupan mereka. Dan kelima, falsafah pendidikan kebangsaan turut mendatangkan perubahan kepada profesi guru, di mana sebelum itu pendidik ataupun guru lebih fokus kepada bahagian-bahagian tertentu dalam pendidikan, tetapi kini sistem pendidikan telah membentuk guru agar menjadi inovatif, berpengetahuan luas, berketerampilan dan sebagainya. Keenam, sistem pendidikan negara dari aspek institusi pendidikan dan pembudayaan dalam sekolah turut mengalami perubahan. Perubahan dari sudut kemudahan yang disediakan menjadikan pelajar mendapat peluang bagi mengembangkan potensi yang ada dari segi intelek, jasmani, emosi, rohani dan sosial. Dan selain itu, perubahan iklim sekolah yang kondusif turut melahirkan pelajar yang menghargai ilmu dan melahirkan budaya yang positif. Sebagai kesimpulan dan rumusan dalam pembentangan ini, pertama, perkembangan sistem pendidikan yang berlaku sejak sebelum merdeka mempunyai kaitan langsung kepada penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan ini sangat penting dan perlu atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai hala tuju dan matlamat yang jelas dalam sistem dan rancangan pendidikannya. Kedua, falsafah pendidikan kebangsaan mampu menghasilkan sistem pendidikan negara yang akan membentuk perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan, keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Ketiga, perkembangan sesebuah masyarakat sering dikaitkan dengan sistem pendidikan yang dilaluinya. Justru, falsafah pendidikan kebangsaan menjadi teras kepada lahirnya masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, khususnya menghasilkan keharmonian, kesejahteraan, dan perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum dan bangsa. Setakat itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.